Okey, terima kasih. Line clear. Kita cuba tengok siapa ada di mana. Dah masuk beberapa teman kita daripada luar Malaysia ada di sini juga. Tadi ada yang komen yang datang daripada luar negara pun ada. Alhamdulillah. Ada yang kata boleh makan dark chocolate, ada yang tak boleh. Pandai. Sebahagian daripada anda tu bagi percentage pun. Kena ada yang tulis 70%, ada yang tulis 75%, ada yang cerita tentang white chocolate. Fantastic. Saya suka betul you all punya cara memberi komen sambil mendapat ilmu yang atau berkongsi ilmu yang tengah you ataupun sudah pun belajar. Betul? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, bagi mereka yang sudi share, sila tekan like and love, dan kita sambil tu kita berdoa lagi sentiasa kepada mereka yang sedang mengharungi penyakit. Semoga mereka dapat meneruskan perjuangan untuk lawan sebaik mungkin selagi hidup. Selagi itu kita berdoa dan kita berusaha sungguh-sungguh. Jadi malam ni satu lagi usaha untuk kita tanya diri, adakah kita makan benda yang betul? Orang kata dark chocolate, kita pun makan. Tapi kita tanpa tahu ilmunya sama ada betul atau tidak. Sebab ramai di luar sana yang ambil kesempatan bila orang kata boleh makan coklat, dia tak kira dark, white atau milk. So kita habiskan cerita sebagai mukadimah, iaitu berasal daripada South America, pokoknya nama kakao. Okey, koko ni sebenarnya dia besar buah dia. Biji dia tu orang panggil apa, fermentasikan, dikeringkan, kemudian tengok kualiti. Sebab tu negara-negara seperti Madagascar very famous kalau you dapat koko yang datangnya daripada negara-negara seperti sekarang Hawaii pun dah famous dan sejak 1500 mak saya kata 1500 dah bermula apa orang panggil industri kakao ni, dan sekarang sudah hampir 6 bilion pound, lebih kurang 4 juta kilogram lah setiap tahun dikeluarkan kakao ni menjadi coklat. Sama ada coklat tu sihat tak sihat, kita cuba kupas malam ni, boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi join. Sila ambil nota ni sebab ini boleh you share dengan anak-anak muda, terutama sekali yang suka apa orang panggil buat camilan ni, kan dia orang kata apa, suka makan sikit-sikit, sebiji dua biji, tapi dia suka sangat. Satu hari kadang-kadang setengah bungkus pun boleh habis. Okey, kalau tengok coklat macam ni, ni satu balang macam ni, warna dia dah macam dark kan, tapi sebenarnya dia bukan dark chocolate. Nasib baik dia tulis kat luar ni milk chocolate. Okey, kalau you dengar perkataan white chocolate, kita mulakan dulu. Saya ulang, kalau you dengar perkataan white chocolate, coklat yang dikatakan putih, itu tidak ada langsung kakao, tidak ada langsung coklat yang saya maksudkan malam ni. Jadi you tak payah beli white chocolate. Kalau nak juga sekali setahun boleh. Sebab white chocolate is the worst. Sebab dia dipenuhi dengan gula, paling-paling gula dengan susu, dan ada pengawet dia. Mungkin ada bagi rasa sedap semua. Nombor 2 dia panggil milk chocolate. Okay, milk chocolate paling-paling tinggi 10% saja coklat, 90% lagi semua benda-benda lain, milk powder ataupun sugar lah. Tapi saya nak tanya anda sekalian, siapa pernah ambil ataupun masa budak-budak dulu, kadang-kadang mak atau bapa tak benarkan pun kita ambil juga benda tu, dan tak payah masuk dalam air lagi, kita dah tuang dalam mulut powder tu. Siapa boleh sebut nama apa tu? Cepat. Saya nak tengok, you ingat lagi tak masa you budak-budak dulu? Sanggup orang panggil apa, bukanlah mencuri budak-budak ni kan, tak mau bagi mak marah, kita ambil dia kita tutup balik. Dia yang bercakap ni samalah. Atuk kalau tengok tin tu kosong aja, dia mesti panggil, Tan, mana kau? Ni kenapa ni? Tinggal 1/4 je lagi. Kadang-kadang 3/4 tu tak masuk air lagi. Kita dah habis setiap hari 2-3 sudu. Apa nama? Cepat. Oh, cukup bagus brand ni ya. Nampak sangat tak? Nestle sudah pun
mempengaruhi kita sampai kita dah 40 tahun dewasa ni, ataupun dah 60 tahun dewasa lebih pada waktu tu umur 45 tahun, betul tak? Ada kan? Tengok tu, semua tulis. Jadi you nak tahu tak, dalam Milo kalau tak ada gula, kalau tak ada tepung yang bukan koko ni, tak dinamakan Milo. Sebab nombor satu, dia tak mahal. Nombor dua, dia sedap. Dan bila dia sedap, kalau koko betul, kakao betul, dia tak boleh sedap macam tu. Dan you tak akan pergi berulang-ulang 3 kali sehari. Tak boleh kalau koko yang betul-betul pure yang saya masukkan malam ni. Jadi masa kita kecil tu, kita dah masuk macam-macam lah. Dari sudut gulanya terlalu tinggi. Bukan kata Nestle saja. You pernah dengar Mars tak? Coklat MARS tu. Atau Hershey's. 3 company ni paling besar. Cadbury kan, yang ni apa brand tadi ni? Barrels, macam-macam lah sekarang brand kan. Kita tak mau salahkan sesiapa, tapi untuk sebagai pengguna dan kita yang ada anak-anak, cucu-cucu kita, kena hati-hati sebab semua yang ada kat pasaran yang dipanggil candy, yang berbentuk macam coklat, color pun macam coklat dan rasa pun coklat, tapi sebenarnya tak lebih daripada 10%. Ada dari sebab ekonomi, dari sebab untuk menarik perhatian dan memungkinkan kita jadi kecanduan gula. Kan dalam tu kalau ada gula je, dia tarik kita jadi penyedap, maka kita tak boleh lepas lagi dah. Kan saya kata gula lebih kuat daripada nikotin pun. Lebih kuat daripada, setengah orang kata dia lebih kuat daripada marijuana pun. Dia punya tarikan tu. Jadi tuan-tuan sekalian, white chocolate dengan milk chocolate, saya minta you tolak ke tepi. Jadi kita fokus kepada dark chocolate. Dalam pada kita cerita dark chocolate ni pun, tak semuanya boleh diiktiraf sebagai yang membolehkan anda yang 3 serangkai. Kita fokus kepada diabetes, kepada high blood pressure dan satu lagi yang penyakit lemah jantung. Sebenarnya ada lagi, saya akan sinaraikan 12 bagi mereka yang ambil dark chocolate. Saya ulang, dark chocolate yang atas daripada 75%. Itu dia. Kalau dapat siapa yang boleh makan sampai 80% ke atas tu, memang itu yang the best. Of course kalau 90% tu hampir you tak boleh telan dah. Dia punya rasa tak sedap, pahit, dan selalunya orang buat kuih. Yang 100% tu memang buat inilah baking untuk buat kek dan sebagainya. Faham? Tapi kalau dah jadi kek, dah tak kira boleh mendapat manfaat yang saya nak cerita ni. Okey. Anda ambil nota 12 perkara ataupun 12 manfaat ni. Kalau saya tengok yang ni pun dia tulis dark chocolate. Dia tulis dark chocolate kat sini. Saya makan tadi rasa sedap dan manis. Bila sedap dan terlalu manis, berarti walaupun dia tulis dark chocolate, itu cuma marketing. Tahu marketing untuk menjual sahaja. Tak mungkin. Kalau betul-betul atas pada, you pernah makan tak? Siapa pernah makan kat sini 75% ke atas? Dia tulis kat situ. Dark chocolate 75 or 80% ke atas. Jadi cuma tinggal 20% lagi saja kalau dia nak tolong bagi sedap. Dia campur ni lah. Selalunya gula. Tetap ada. Tapi kalau dark chocolate dah sampai 70, 80%, 75% ke atas tu, dia dalamnya cukup cantik. Sebab apa? Dia ada magnesium, tengok iron, apa lagi, potassium, copper, phosphorus, zinc dan selenium. Kalau you dengar lagi sekali saya sebut ni magnesium, iron, nampak tak? Semua yang orang kata makro terbaik, potassium, copper, phosphorus, zinc dan selenium pun susah nak cari yang macam-macam ni dalam makanan yang orang panggil ni makanan santai, makanan sedap-sedap. Jadi kudapan macam ni kalau you dapat amalkan walaupun cuma sekeping, kan dia ada banyak keping dalam bar tu, kalau dapat kita patahkan, orang utara kata kita kepak dia, boleh ambil 1-2 satu hari, lebih daripada mencukupi. Tiap-tiap hari pun you nak makan, tak ada masalah. Okey, dengan syarat you tahu dalamnya ada polyphenol, flavonoid. Kalau you dengar perkataan polyphenol, flavonoid ni selalunya datang daripada zat makanan nutrien yang terbaik, gizi-gizi yang datang daripada tumbuh-tumbuhan. Ya, itu dipanggil flavonoid atau polyphenols. Dan semuanya ini kekuatannya terletak sebagai antioksidan.
Apa maksud antioksidan? Dia melawan free radical. Apa maksud free radical? Benda-benda yang senang merosakkan sel kita, mitokondria kita, dan kalau bahasa saya kata selalu berkarat lah body kita ni. Jadi kita nak cuci dia atau nak tarikkan dia balik, nak detox dia, selalu memerlukan antioksidan. Okey. Dan coklat-coklat ni walaupun asal usulnya dia 100%, macam mana dia boleh dikurangkan zatnya ataupun nampak macam cantik tapi proses tu macam kopi juga, kalau you salah proses, kopi yang banyak kebaikannya untuk liver dah tak jadi baik dah. Okey, kurang. Sama juga coklat ni, ada yang daripada 100% bila diproses, sebab dia ada melalui proses alkalinization. Dalam bahasa pembikinan coklat namanya Dutching. Dia ada proses dia. Di Dutching ni, bila dia proses, maklum sajalah daripada biji yang dah difermentasikan, diproses sampai jadi paling bagus pun 50%. Tinggal bahan-bahan yang bagus-bagus tu, dan seringkali cuma 40% saja yang tinggal. Tapi kalau diproses terusnya, itu yang tinggal cuma 10% tu. Okey, baik, apapun kakao ni ataupun flavonoid yang datangnya daripada coklat ni boleh mengurangkan atau menurunkan blood pressure. Jadi orang yang ada blood pressure, jangan takut kalau you nak makan real pure dark chocolate. Ambil lah. Tapi bukan satu papan satu hari, bukan satu kelongsong ataupun paket macam ni. Kalau satu paket macam ni memang cari pasal lah. 2 atau 3 petak dia tu, kan, ada petak dia tu cukup. Dan ini akan membuka you punya saluran darah. Sebab orang blood pressure ni kadang-kadang sempit, kan. Dan bila nitric oxide, iaitu yang bagi relax pembuluh darah, membukanya, maka darah akan flow lebih laju, maka you punya blood pressure akan turun, okey, dengan baik. Nombor 2, HDL ataupun dipanggil good cholesterol tu meningkat dan menurunkan low density lipoprotein LDL. Yang ni bagus sangatlah, orang suka. Bila kolesterol tu turun, you tidak bermasalah nanti dengan, seterusnya ialah ada kaitan dengan jantung. Dia mengurangkan masalah jantung. Syok tak? Dengan makan coklat je. Wah, okey. Tapi bukan aja. You kena jaga diet, you kena jaga tidur semualah. Cuma ni sebagai makanan, orang kata apa, kalau nak buat pemilihan, ni antara yang boleh you makan. So penyakit jantung, maklum saja dalam coklat ni, dalam dark coklat ni, dia boleh mengurangkan masalah radangan di dalam lapisan pembuluh darah. Sebab kan kadang-kadang dah luka dalam tu, inflamasi tu menyebabkan senang kolesterol jahat akan tertangkap kat situ, ataupun orang kata traffic jam kat situ, lama-lama block terus, maka jadilah heart attack. Okey, faham. Seterusnya dia juga ni, dark chocolate mengurangkan kortisol. Tahu kan? Selalu saya sebut kortisol memang bagus dalam badan kita, diperlukan sedikit-sedikit, cukup-cukup saja untuk dalam keadaan emergency, bila kita dalam keadaan stres, ataupun dalam keadaan kita, kalau dalam inflamasi pun dia bantu juga. Tetapi kalau terlalu kronik, terlalu lama, maka itu yang menjadikan kortisol tu tinggi, sehingga kan boleh menyebabkan masalah-masalah ataupun penyakit lain. Bila kita ambil coklat yang 75-80% dark chocolate, dia boleh mengurangkan kortisol dan adrenalin. Syok. Sehingga kan ada kajian mengatakan kanser risikonya akan berkurangan bagi mereka yang mengamalkan coklat ni, yang sepatutnya agak sederhana setiap hari, bagus. Dan di otak pula, dia mengurangkan masalah cepat orang panggil tua. Maksudnya otak bila cepat tua ni, dia senang nyanyuk lah kan. So dia cognitive function, cara you berfikir, fokus you masih lagi boleh diguna pakai. Cun ya. Kalau kita umur katakan 7-80 masih lagi sesegar umur anak-anak muda, pemikiran kita boleh ingat semua. Dahsyat. Insulin. Ni ada kaitan dengan orang diabetik pula.
pun boleh berkawan dengan dark chocolate 75% ke atas. Kena biasakan lah, sebab 80% ke atas tu antara terbaik, cuma you kena biasakan kelat dia tu, pahit dia tu. Kadang-kadang orang masukkan dalam kopi panas pun boleh. Jangan main. Itu salah satu cara dia nak ambil juga dark chocolate tapi dalam bentuk dalam kopi panas pun boleh. Ada satu lagi cara ialah you ambil dalam bentuk yang dipanggil dalam bahasa Melayu dia panggil kemam saja. You jangan gigit dan telan, you biar dia main kat lidah you saja. Tahu tak? Kulum lah, biar kat situ. Sebab apa? Yang kita nak sebenarnya ialah dia punya zat tu. Okay? Sebab dia menurunkan insulin, dahsyat tak? Dan dia mengurangkan masalah insulin resistant. Secara tak langsung dia mengkontrolkan you punya inilah gula dalam darah you, kan? So ini baik untuk orang diabetes pun, untuk orang stroke, untuk orang yang ada masalah mood pula, yang selalu moody, yang ada depression lah, maksudnya murung, selalu sedih dalam hidupnya, sebab dia ada satu asid nama valeric acid yang menaikkan mood you balik. Dia macam orang kata membantu meningkatkan serotonin. Pernah dengar? Sebab dalam bahan-bahan dark chocolate ni ada orang panggil konsep tryptophan. Tryptophan tu asal ataupun usulnya daripada sebelum jadi serotonin, tryptophan dulu. Baik. Jadi physical performance didapati mereka yang nak main sports atau nak pergi ke padang, nanti bila nak exercise dia meningkatkan tenaga. Yang seronoknya untuk kulit juga, orang perempuan kalau nak jaga kulit antaranya ialah dark chocolate. Okey. Dan yang bagus sekali dia boleh elokkan keadaan bagi mereka yang terlalu banyak kali atau terlalu lama kena UV light, cahaya matahari yang terlalu perik atau terik. Okay, jaga baik-baik. Dan you punya texture nanti dan you punya hidrasi, kalau siapa yang amalkan dark chocolate untuk kulit amat baik. Okay, dua last. Satu lagi namanya metabolic syndrome. Saya dah cakap tadilah, bila you kata metabolic syndrome tu kebaikannya ialah untuk diabetes, high blood, kolesterol. Tiga-tiga tu dah kita cover. Dan of course kalau you jaga diet, you pun boleh control you punya obesity. Baiklah, ada kaitan satu lagi, anti-aging. Bagi mereka yang nak awet muda, ini antara satu lagi, dark chocolate. Orang yang gila coklat ni dia macam Gian tau, kalau dia tak kena satu hari dia tak boleh. So you hati-hatilah, takut nanti you jadi lahap dengan coklat pula. Sebab apa? Kalau satu bar you habis, dia adalah 1/4 daripada recommended daily allowance makanan, minuman semua, you tak payah lagi dah 1/4 dah cover. Jadi kalau you ambil 4 keping yang sederhana size tu, berarti you tak boleh makan benda lain lah dalam hari tu, kecuali nak minum air ke boleh lah. Air pun air kosong je. Sebab apa? Dia dah hampir dekat 2000 kalori. Masalahnya coklat-coklat ni selalunya kalorinya tinggi. Kalau takkan lemaknya tinggi tak apa, sebab lemak dalam coklat butter ni is very good. Orang kata is a good fat. Kan dia panggil coklat butter kan dalam coklat kalau dia kata 70% ataupun 80%, selalunya ada setengah tu coklat atau koko yang pure, lagi setengah tu ialah coklat butter. Ini dalam proses setelah difermentasi yang saya kata daching semua tu, ada proses-proses yang setengah tu keluar jadi butter, setengah tu keluar jadi coklat, setengah tu jadi powder, setengah tu jadi real pure coklat betul-betul. Tuan-tuan sekalian, kalau you ambil macam kan coklat yang famous seperti Lindt daripada Belgium semua tu, selalu dia cuma lebih kurang 47% saja yang dinamakan dark coklatnya. Kalau dia tulis betul-betul 75%, barulah you beli. Ada kalau you tengok MMN, apa? MNN ke MNM? Alah, yang kita kecil-kecil lagi dah diperkenalkan dengan yang berwarna-warni bulat kecil-kecil tu kan. Yang kita ambil sekali sampai 4-5 biji tu. Yang tu 2/3 semuanya gula.
Okey, terus terang saya cakap. Jadi kurangkanlah minuman-minuman yang you tak pasti. Kalau dia cuma tekat 10-20% je koko, tak payahlah. Ya, itu cuma penyedapnya saja, tetapi itu marketing nak bagi sedap, sebenarnya bahan lain yang dia masuk. Terutama sekali milk powder dan apa yang satu lagi saya kata gula. Ada emulsifier dan mungkin formula dia simpan sendirilah. Nak bagi you rasa sedap dan you mesti nak patah balik nak lagi benda tu, betul? Okey. Apapun ini termasuk juga dengan minuman. Tak semestinya coklat bar saja. Dalam minuman pun you kena hati-hati. Alright, boleh. Dan jarang-jarang minuman tu dia boleh atas pada 70% kakao. Okay. You kena buat sendirilah. You masuk Be Sweet stevia yang saya buat tu, boleh tahan. You ambil koko yang 75%, kelat, pahit, tapi you titikkan stevia, you buat formula sendiri. Boleh? Saudara-saudara sekalian, saya mengharapkan anda boleh makan dark chocolate tetapi berhati-hati. Boleh? Ikut betul-betul, enjoy. Sambilan tu, anak cucu tu hati-hati kalau dia terlalu banyak nanti. Yang bergula tu takut gigi pula rosak. Pernah tengok kan? Okey. Kita jumpa lagi pada masa yang terdekat. InsyaAllah. Dunia ni saya minta you bahagiakan dan akhirat syurga. Kita let go and feel good all the time. Okay? Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.